Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam serta Malaysia. Ya Amat Tan Sri Yang Bertua, Ya Amat Pengerang, sebelum saya menjawab soalan ini, saya nak ucapkan selamat datang kepada tetamu kita daripada Kolej Profesional MARA, Penerima Kota Kuantan dan juga pelabur daripada Skudai, Johor. Amat Tan Sri Yang Bertua, terima kasih banyak kepada Yang Amat Pengerang kerana amat perhatian tentang masa depan pekerja. Untuk makluman Dewan Yang Mulia ini, terdapat 21 akta yang terletak di bawah kawalan Kementerian Sumber Daya Manusia yang berkaitan dengan pekerja dan juga majikan. Di samping itu terdapat berbagai organisasi dan pertubuhan yang ditubuhkan oleh kerajaan atau secara bersama majikan dan pekerja yang juga berkaitan dengan kepentingan pekerja dan majikan. Antaranya boleh saya sebutkan Tan Sri Yang Bertua ialah KIPEC, Tentang Pengangkatan Awam, Kongres Kesatuan Kerja Malaysia, NTUC, Malaysian Employers Federation, MEF, Kesatuan Majikan Malaysia, Persatuan Pekerja-Pekerja Malaysia, Persatuan Pemborong Binaan Malaysia, Persatuan Keselamatan dan Sektor Kesihatan Malaysia, Persatuan Pengusaha Kecil dan Sederhana Malaysia dan lain-lain lagi. Di samping itu, Yang Amat Tan Sri Yang Bertua dan Yang Amat Pengerang, di bawah Kementerian Sumber Manusia terdapat berbagai jawatan kuasa dan majlis yang ditubuhkan yang juga membahaskan tentang kepentingan pekerja dan majikan. Dan sebahagian malahan boleh kata keseluruhan pertubuhan-pertubuhan yang saya sebutkan di awal tadi yang terdiri pada kesatuan kerja dan sebagainya menduduki dalam badan-badan yang telah pun kita bentuk ini. Umpamanya dalam Perkesum ada terdiri daripada wakil-wakil mereka. Majlis Pemilihan Gaji Negara juga dapat wakil-wakil mereka. Perbadan Sumber Manusia terdapat wakil mereka dan lain-lain yang kalau saya sebutkan satu persatu amat banyak kita siap betul. Kembali kepada soalan utama yang diutarakan oleh Yang Amat Pengerang, suka saya maklumkan bahawa kerajaan telah melaksanakan dasar gaji minimum bermula pada tahun 2013, yang mana matlamat utama dasar tersebut adalah untuk memastikan keperluan asas pekerja dan keluarga dapat dipenuhi. Dalam hal ini, salah satu kriteria utama penetapan kadar gaji minimum adalah pendapatan garis kemiskinan yang digunakan sebagai indikator bagi menentukan keperluan asas pekerja dan keluarga mereka pekerja. Selain itu, indeks harga penghuni juga digunakan bagi menyelaraskan kadar gaji minimum dengan peningkatan kos sara hidup. Sehubung dengan itu, elemen kos sara hidup seperti yang dicadangkan oleh NTUC sebenarnya telah diambil kira dalam penetapan kadar gaji minimum yang akan dikaji sekurang-kurangnya sekali dalam tempoh 2 tahun supaya selaras dengan keadaan ekonomi ini. 2 hari ini Tan Sri Yang Bertua dan Pengerang, kita mengadakan review bersama dengan World Bank dan juga ILO tentang pelaksanaan gaji minimum ini. Untuk makluman Dewan Yang Mulia, cadangan pemberian elang kos sara hidup KOLA sebanyak 300 bagi pekerja swasta adalah ditanuk pada budi bicara majikan masing-masing. Walaupun saya sebutkan awal tadi bahawa kita ada perbincangan berbagai isu tentang pekerja dan majikan dengan pertubuhan-pertubuhan yang saya sebutkan tadi. Walaupun pelaksanaan KOLA ini tertaluk kepada budi bicara majikan masing-masing, kerajaan tidak punya kuasa dari segi undang-undang untuk mewajibkan majikan membayar elang KOLA atau elang seumpamanya kepada pekerja mereka. Walau bagaimanapun, Kementerian sentiasa menggalakkan perbincangan konstruktif antara pekerja dan majikan bagi mendapatkan terma-terma pengajian terbaik yang dipersetujui secara bersama oleh kedua-dua pihak. Bagi pekerja-pekerja sektor swasta yang mempunyai kesatuan sekerja pemberian elang KOLA atau elang sara hidup ini boleh dimasukkan sebagai salah satu terma dalam proses perundingan bersama kolektif bargaining antara kesatuan pekerja dan pihak majikan sebagaimana yang diperuntukkan dalam Seksyen 13 Akta Perubahan Perusahaan 1967, Akta 177.
Manakala bagi pekerja yang tidak diwakili oleh kesatuan kerja, perkara ini boleh dibincangkan dalam jawatan kesepundangan bersama antara majikan dan pekerja. Berhubung dengan cadangan dialog antara kementerian dan NEF mengenai cadangan pemberian kola tersebut, kementerian berpandangan adalah lebih wajar sekiranya NTUC mengadakan dialog secara terus dengan NEF terlebih dahulu. Kementerian tiada halangan untuk menjadi perantara jika terdapat permintaan daripada pihak-pihak yang terlibat sekiranya dialog secara terus yang diadakan tidak mencapai kata sepakat. Sekali lagi, tansi yang bertua berhubung dengan soalan kedua lebih, apakah langkah-langkah yang diambil oleh kementerian? Saya kira berbagai langkah telah diambil oleh kerajaan dan kementerian dalam kita menangani isu masalah sara hidup pekerja-pekerja ini. Antara yang telah pun saya sebutkan tadi ialah semakan semula gaji minima setiap 2 tahun. Sekarang sedang pun kita buat. Dan World Bank dan juga ILO telah mencadangkan kepada kita supaya kita melihat kembali kadar pendapatan, kadar sara hidup ini. Yang kedua ialah pelaksanaan PLWS, Productivity Linked Wages System, di mana kerajaan telah memperkenalkan sistem ini PLWS bagi membolehkan majikan merujukkan pendekatan yang lebih meluas dan teratur bagi meningkatkan produktiviti dan upah pekerja. Pekerja akan aktif meningkatkan produktiviti dan akan menikmati faedah daripadanya. Faedah pelaksanaan PLWS juga saya sebutkan sikit sini pengarang. Pembayaran bagi makluman dewan yang mulia ini, faedah pelaksanaan PLWS adalah seperti berikut. Pembayaran upah akan diselaraskan mengikut prestasi ekonomi dan ini akan mengurangkan impak negatif terhadap majikan dan pekerja. Menjamin kestabilan pekerjaan dan mengurangkan risiko berlakunya pembuangan kerja sewaktu kelembapan ekonomi. Yang ketiga, menunjukkan situasi menang-menang bagi kedua pihak, iaitu majikan dan pekerja. Yang keempat, membolehkan syarikat menyelaras polisi mengikut suasana ekonomi semasa. Yang kelima, memperbaiki pengkhususan kerja mengikut kemahiran dan meningkatkan kerjaya para pekerja. Dan yang keenam, meningkatkan motivasi pekerja dan kepuasan bekerja. Terima kasih, Yang Amat Tan Sri Ketua. Pengarang. Terima kasih Yang Berhormat Perdana Menteri yang memberi jawapan yang begitu panjang lebar. Jawapan yang bukan saja kepada soalan yang saya tanya, juga pada soalan yang saya tak tanya. Tak apa, terima kasihlah Yang Berhormat Perdana Menteri. Jadi sekarang Perdana Menteri, ini soalan saya pada Perdana Menteri. Yang ini saya minta Perdana Menteri jawab. Bila kita tengok tentang hubungan pekerja dengan majikan, kita tidak boleh menafikan bahawa adanya hubungan kadang-kadang yang berat sebelah. Ini disebabkan itu yang mana seperti yang disebut oleh Yang Berhormat Perdana Menteri, NGO, badan-badan pertubuhan yang telah diwujudkan adalah untuk membantu, untuk memperkasakan dan juga memberikan kekuatan kepada pekerja-pekerja. Kita tidak menyebut negara kita adalah sebuah negara sosialis, tetapi negara kita yang negara yang mengimbangkan antara hak pekerja dan juga hak majikan. Jadi itu sebabnya soalan saya pada Yang Berhormat Perdana Menteri, bila Yang Berhormat telah memberikan jawapan yang begitu mendalam, adakah tuntutan KOLA ini yang dibuat oleh NTUC terhadap MEF, Malaysia Employers Federation, tertakluk juga kepada hak yang dituntut oleh pekerja-pekerja asing? Kalau kita tengok dalam negara kita, memang ramai pekerja asing, sama ada melalui sistem pendatang asing tanpa izin ataupun pendatang asing dengan izin. Jadi soalan saya pada Yang Berhormat Menteri, dalam perbincangan KOLA tuntutan ini, adakah ia termasuk juga kepada pekerja-pekerja asing? Terima kasih. Terima kasih pengarang. Terima kasih Tan Sri Yang Ketua. Saya sebutkan tadi bahawa perbincangan khusus kita tentang KOLA ni belum kita adakan. Sebab dalam peraturan kita tidak ada meminta secara undang-undang untuk kita melaksanakan KOLA. Walau bagaimanapun terserah kepada majikan dan juga pekerja atas perundingan mereka. Untuk makluman, saya kira ada sebuah badan tentang pekerja asing juga terserah kepada perbincangan yang boleh dilaksanakan, diadakan. Walaupun
bagaimanapun dari segi pembayaran gaji seperti biasa yang kita tahu bahawa kita tidak boleh membezakan antara pekerja harian dan pekerja swasta. Cuma dalam konteks KOLA ini hari ini tidak ada lagi perbincangan khusus yang kita adakan. Bagi saya sebenarnya memang saya bersetuju. Cuma kadang-kadang dari segi pekerja ataupun dari segi terminologi yang kita ambil tentang KOLA ini. Sebenarnya kalau kita lihat sumbangan ataupun tindakan kerajaan dalam membantu pekerja-pekerja ini cukup banyak. Walaupun bukan direct bawah Kementerian Sumber Manusia, tapi Kementerian keseluruhan kerajaan Barisan Nasional. Umpamanya program-program bantuan segera kerajaan kepada rakyat, BRIN, Kedai Rakyat Satu Malaysia, Kedai Kain Satu Malaysia, bocor buku pada anak-anak, bayaran rumah mesra rakyat untuk saya yang 3,000 ke bawah pendapatannya, tak kira mereka pekerja swasta ataupun kerajaan, mereka layak. Harga kosong lebih kurang 70,000, tapi subsidi yang diberikan oleh kerajaan 40,000. Tak silap, maknanya cukup besar. Ini antara faedah-faedah yang diperoleh oleh rakyat kita. Apa dia? Jadi saya kira ini oleh kerana kita tidak sebut ini sebagai KOLA. Dan semua ini kalau kita lihat, semuanya membantu rakyat untuk mengurangkan bebanan hidup akibat daripada kenaikan taraf hidup di negara kita. Terima kasih, Pak. Umar. Terima kasih, Tuan Sri. Terima kasih Yang Berhormat Timbalan Menteri. Dari jawapan Yang Berhormat Timbalan Menteri, nampaknya bahawa kerajaan tidak akan mendengar atau mengimplementasikan KOLA ini di negara ini. Itu dari jawapan Yang Berhormat. Saya nak tanya khususnya, adakah asas untuk permintaan, adakah asas dalam permintaan KOLA ini dari MTUC memandangkan kenaikan harga barang, situasi ekonomi yang terkini dan keadaan yang luar biasa, dan juga berkaitan dengan gaji minima di mana RM900 itu yang diimplementasikan tahun dulu, di mana beberapa majikan tidak mengimplementasikannya. Tindakan susulan diambil, dan juga adakah analisis akan dibuat supaya gaji minima ini walaupun 2 tahun sekali yang akan diambil kira, tetapi macam di Indonesia 1 tahun sekali yang akan dianalisikan. Apakah tindakan kerajaan dalam hal ini? Terima kasih. Terima kasih Tuan Sri. Terima kasih Ibu Barat. Saya nak betulkan statement Ibu Barat. Saya tidak mengatakan kerajaan tidak membenarkan pembayaran KOLA. Saya tak sebut. Cuma kita tidak ada undang-undang untuk kita melaksanakan secara undang-undang KOLA ini. Itu saya nak betulkan. Okey, tentang apa ni gaji minima, sebenarnya memang dalam peraturan kita, Akta Majlis Perundingan Gaji Minima, Gaji Negara, telah menetapkan bahawa revision ataupun kaji semula mesti dibuat dalam tempoh 2 tahun. Kita awal laksanakan gaji minima ialah pada 2013 dan lagi dah 2014, dan semalam pun 2 hari kita telah mengadakan seminar seperti mana yang sebutkan Khidmat baru masuk tentang bagaimana kita nak melihat supaya pelaksanaan gaji minima ini bukan saja boleh menguntungkan pekerja, tetapi dalam masa yang tidak boleh membebankan majikan. Kita tidak ada timbul rasa tidak adil antara kedua-dua ini. Sebab itulah saya berharap supaya revision ataupun kaji semula yang dilaksanakan ini akan dapat memberikan pulangan ataupun finding yang hasil yang cukup baik, baru kita melaksanakan gaji minima, dan mungkin kalau keadaan mungkin baik, mungkin kita pertingkatkan ataupun sebaliknya. Saya kira itu terletaklah kepada hasil daripada perundingan ataupun kaji semula yang dilakukan oleh pihak-pihak tertentu, termasuklah Majlis Perundingan Gaji Negara yang melibatkan wakil pekerja, wakil majikan dan lain-lain wakil yang terdiri daripada kementerian, termasuklah pakar-pakar daripada Bank Negara, Bank Dunia dan juga ILO. Terima kasih, Yang Amat. Tuan Sri, minta soal tambahan. Sila. Terima kasih, Tan Sri. Itu hebatnya Tan Sri ni, dia faham. Menteri Tan Sri, sejarah
Kola ini telah pun dilakukan pada tahun 1974 oleh almarhum Tun Abdul Razak. Saranan beliau sehinggakan mengheret MAFA dan juga NUPW ke mahkamah, membolehkan rakyat menerima habuan sara hidup diperbaiki, dan juga tidak ada akta yang membolehkan kola itu diwajibkan. Namun pada mesyuarat TDC Agung, Mesyuarat Agung MPUC yang lalu meresolusikan atau mengusulkan bahawa kola itu diminta dijadikan ia sebagai asas wajib untuk penambahan setiap pekerja. Jadi tidak ada isu berkenaan pertilihan antara gaji minimum dengan kola. Ini soalan saya. Soalannya ialah berbunyi begini. Apakah boleh kerajaan dalam masa proses untuk mengkaji semula konsultasi gaji minimum 2013 ini yang telah Menteri Malam Menteri bicarakan tadi, memasukkan kola itu sebagai gaji minimum, dan bila dimasukkan gaji minimum maka ianya dikatakan akta wajib dan tidak boleh lagi satu saranan atau cadangan. Sebabnya ialah kerana mana-mana syarikat tidak mungkin, tidak pernah terjadi joint konsultatif komiti ini bersepadu untuk mendapat kata solid atau kata sepakat. Tak pernah berlaku, dan MEF tidak akan menyetujui cadangan MPUC kerana ini membebankan MEF katanya. Jadi saya cadangkan, saya minta Menteri apakah boleh ianya dimasukkan ke dalam gaji minimum, ianya automatik menjadi gaji akta. Apa pandangan Menteri? Terima kasih Datuk Speaker. Hebat. Terima kasih Datuk Tan Sri Yang Tua. Terima kasih. Kalau agak sabar. Saya kalau yang buat 2 sini lagi sedap. Saya bekerja tentang bela pekerja ini. Untuk makluman Dewan yang boleh ini, juga allowance tidak boleh dimasukkan ke dalam gaji minima. Gaji minima ialah gaji minima asas. 900 tidak boleh. Allowance panas, allowance sejuk dan sebagainya tidak boleh. Sebab itulah saya awal tadi saya dah sebutkan, kadang-kadang di segi terminologi je Tuan Sri Yang Betul, kita panggil dia kola. Mungkin kalau saya tukarkan, katalah BRIM tadi 600, saya sebut ini adalah kola tahunan sekali setahun. Mungkin pekerja tidak akan timbulkan lagi isu ini sebab dah sebut kola. Tapi banyak lagi benda-benda lain yang telah pun diberi. Untuk makluman Tuan Sri Yang Betul dan Dewan sikit, saya nak baca sikit apakah allowance yang telah pun dibayar oleh majikan kepada pekerja. Saya bukan nak bela majikan. Sebab tu kita tengah mengambil tindakan mana majikan-majikan yang tidak membayar gaji minimum ni. Yang mak kalau sangat. Saya serius. Sebab saya sayang pekerja saya. Dia kerja kuat, dapat hasil, kita dapat untung. Majikan pun dapat untung. Tapi kena be fair, yang adil mereka. Allowance yang kita bayar, yang sektor swasta bayar, allowance kedatangan, allowance makan, allowance kerja malam, allowance lebih masa, allowance gaji, allowance pengangkutan, petrol, allowance hardship, allowance rajin. Saya rajin kerja Tuan Sri, tapi tak bayar allowance kerja. Allowance panas ada juga. Kalau tempat mereka yang bekerja dalam bidang-bidang yang panas, macam dalam petroleum dan sebagainya, mereka dibayar allowance panas, allowance ibu tunggal, allowance taska, allowance telefon, allowance kerajaan dan lain-lain lagi. Maknanya banyak. Katalah saya sebagai ini, saya tukar satu allowance menjadi allowance kola. Saya sebutkan jenis tidak menteri yang ada tu collective agreement. Saya cakap tadi yang tidak ada kesatuan, yang tidak ada perjanjian bersama. Jangan membawa benda yang jauh-jauh sampai ke pening kepala negara nak memikirkan. Terima kasih. Yang Mat, saya faham Yang Mat Kuala Langat adalah orang yang ada pengetahuan tentang pekerja. Kalau peraturan mesyuarat dilanggar, kehebatan itu akan berkurangan. Saya minta maaf Tan Sri sebab dalam Menteri confuse saya. Silakan Tan Sri. Kalau Kuala Langat orang yang cukup pengalaman tentang kesatuan kerja confuse, saya baru lagi, saya tidak confuse. Kenapa harus? Saya cuma nak memberitahu kepada Dewan, kerana sebagian kita bukan semua arif tentang perkara ini. Cuma saya tahu bahawa tidak semua majikan yang bayar semua allowance ini. Itu cuma saya nak sebutkan. Begitu juga dalam pemantauan berbagai-bagai allowance dibayar tidak semuanya sama. Jadi Tan Sri Yang Betul. Saya nak sebut sikit, walau bagaimanapun ada majikan yang membayar, umpamanya kola ini, kola sektor peladangan, NUPW, National Union of Plantation Workers, mereka ni dibayar kola.
Sebab itulah kita sudah beritahu tadi, terpulang pada majikan dan juga pekerja kesatuan, dan insya-Allah tahun itu kita menteri kementerian bersedia untuk mencari jalan untuk kebaikan pekerja dan majikan. Soalan hebat, jawapan pun hebat.